Hak dengan musaharah berambil-ambilan tadi, tiri-tiri, tak kuat. Itu tak kuat. Tapi nak cerita tu pun 2 tahun jugalah. Itu pun 2 tahun. Apa hukum air kencing kanak-kanak lelaki ni? Sucilah tempatnya, tempat air kencing kanak-kanak lelaki. Suci ni dengan dipercikkan air atasnya. Percik je. Percik. Pada percik, kita renjis. Dah. Renjis tu lah. Renjis pengantin tu kan. Kau apa tu? Kau tahu apa tu? Ha? Tak, renjis. Percik, renjis sama dah. Dia ni, dia percik, renjis. Itulah tidur dah bangun tu kan. Ambil air, apa? Percik ke? Kita tak cakap percik tau. Kita cakap renjis. Kita percik tu ayam percik. Dah tunggu. Dah dia payah bangun tidur kan. Ambil air, lepas tu bukan siram atas muka dia, basahlah lembek dia. Dia akan percik. Itu percik. Renji. Kita panggil renji. Ni percik. Sucilah tempatnya, tempat air kencing kanak-kanak lelaki tadi tu dengan dipercik air atasnya tempat tu. Percik ni sekiranya dirata akan dia. Rata mana ada belakang kena air. Dan tertinggi mana terbanyak. Tertinggi ni terbanyak air atasnya. Mana terbanyak air kena belaka. Tak ada banyak air atas tu. Jika tiada mengalir sekalipun, walaupun tak mengalir, pucik-pucik rata molek, banyak dah air tu. Tapi tak mengalir. Kalau mengalir ni banyak sangat. Tak mengalir. Kalau mengalir pun tak apa. Tapi kalau tak mengalir sekalipun, suci dah tempat tu. Kalau pun tak mengalir, dia percik rata molek, mana banyak dah air pada tempat najis tu. Nah, jika tiada mengalir sekalipun, tak syarat. Kalau mengalir ni lagi banyak lah. Tapi nak percik ni bukan percik atas air kencing takung tu, bukan. Maka tak dapat tiada. Ni wajib. Percik ni daripada diperah jirimnya dahulu. Kena perah jirim dahulu. Kalau kena di kain, perah dulu kain tu. Atau keringnya, kita keringkan. Ambil sesuatu lap kalau atas lantai. Kalau di kain, kita perah dulu kain tu. Perah dulu. Perah ni kalau umpama kain ataupun dikeringkan umpama atas lantai hingga tiada tinggal padanya, pada tempat najis tu, basah yang bercerai. Hingga tiada tinggal padanya bernajis, basah yang bercerai. Tak ada dah basah yang bercerai. Apa maksud kita? Hingga tiada tinggal padanya, pada tempat najis, basah yang bercerai. Tak ada dah basah yang bercerai. Macam mana basah yang bercerai? Basah yang bercerai ni, basah yang tiada tinggal pada basah yang bercerai ni, basah tapi mana apa ni? Kalau letak kain ke, letak tangan ke, angkat, tak lekat dah basah di kain, tak lekat dah basah di tangan. Kalau masih lagi lekat basah air kencing tu di tangan, mana masih lagi ada basah yang bercerai. Hingga tiada tinggal padanya basah yang bercerai di tempat tu. Kalau di kain, di perah. Mana kalau letak tangan, basah. Tapi tak ada yang bercerai. Mana apa? Tidak akan lekat basah di tangan kita. Tak lekat dah. Tapi berasa basah. Bukan kata kering kontang, kering apa? Bukan kata kering, tu memang tak ada langsung. Sekarang ni hanya perah saja. Air kencing kanak-kanak lelaki tadi pada kain. Basah dari kain, basah. Di lantai kita lap sahaja. Basah dok lantai memang basah. Tapi kalau kita letak tangan, kita letak kain,
angkat tangan kain atau kain dari tempat tu, tak lekat dah basah dia. Tu mana apa? Hingga tiada tinggal padanya basah yang bercerai. Jangan masa lagi ada basah yang bercerai. Basah bercerai macam mana? Basah kain tu, basah lantai tu, memanglah basah. Tapi kita letak tangan kita, lekat basah di kain tu tangan kita, lekat basah yang kencing di lantai tu tangan kita. Kena perahkan lagi, kena keringkan lagi. Ini nak gitu. Kalau di lantai ni mudahlah. Memang dia lap dengan tengok umpama tisu. Tu balik kalau basah pun macam apa nak ada dah kali dah. Kalau lantai tu mozaik lah, lantai tu mozaik, dia lap dengan tisu. Basah pun tak ada orang kali. Tak ada basah dah. Tapi kalau kain payah lah. Perah. Memang basah dia kain tu ada. Tapi perah sungguh-sungguh. Makna apa ni? Basah tu basah. Tapi kalau letak tangan ke, letak tisu ke contohnya, kita angkat tangan tu, kita alih tisu tu, tak ada lekat basah di tangan, tak lekat basah di tisu. Itu mana apa? Tiada tinggal padanya basah yang bercerai. Jangan ada basah yang bercerai. Tak cukup gitu. Kalau ada basah bercerai, kena perah lagi, kena lap lagi. Hingga tiada tinggal padanya basah yang bercerai. Mana basah yang tidak boleh ambil air daripada, itu maksud dia. Hingga tiada tinggal pada basah bercerai, maknanya basah. Basah yang tiada boleh diambil air daripadanya. Mana apa? Tak lekat air daripada kain yang diperah tadi itu, lantai yang dilap, tak lekat dah basah tu di tangan kita kalau kita letak. Hingga tiada tinggal padanya basah yang bercerai. Ini ayat kitab. Kalau tidak payah juga. Apa benda pula hingga tiada tinggal padanya basah yang bercerai? Kemudian basah yang bercerai macam mana? Ada pula basah yang tidak bercerai, ada basah yang bercerai. Basah memanglah basah. Hak bercerainya macam mana? Kita letak tangan, basah tu lekat di tangan, banyak lagi lah tu. Basah yang tidak bercerai, letak tangan, angkat, tak ada. Tapi tempat tu macam mana? Basah. Basah dah kencing tu. Tapi kita letak tangan, basah tu tak akan lekat di tapak tangan kita contohnya. Mana apa ni? Basah yang tiada bercerai. Kalau kita kata basah dekat-dekat nak kering lah kalau kita kata kau. Kalau kering ni tak ada langsung. Tapi kalau atas lantai mozaik, kalau lap dengan tisu, kemungkinan boleh jadi kering, boleh jadi tak ada. Kena tanda tempat mana, dah tahu mana dah. Dah ada latar mozaik kan. Lap dengan tisu tak ada. Tak ada, maknanya kat mana? Mana kena berbenda pun dah. Nanti nak percik di tempat tu. Mana bukan percik atas air kencing beladung, jangan. Dia kena hilangkan jirim terlebih dahulu. Jadi macam bicara najis mutawassithah dahululah. Nak basuh najis mutawassithah, kena wajib hilangkan jirim terlebih dahulu. Jangan siram air atas jirim ataupun air najis tanpa dibuang. Ni kalau dia recik saja air atas air kencing beladung, maka air kencing beladung sudah tidak boleh lagi nak dipercikkan air, dia wajib kena basuh sebagaimana najis mutawassithah. Dan air kencing beladung tu dia tidak keringkan, dia ambil air dipercik. Air kencing tu sudah tidak boleh lagi nak ubah balik, nak lap pun tak boleh dah. Dia wajib kena buat sebagaimana air kencing najis mutawassithah. Kemudian itu bicara air kencing kanak-kanak lelaki. Adapun kanak-kanak perempuan dan khunsa, hukum dia
wajib basuh kencing keduanya, tidak memada dengan percik. Wajib kena basuh secara najis mutawassitah. Wajib kena basuh. Kencing kanak-kanak perempuan wajib kena basuh. Air kencing kanak-kanak khunsa wajib kena basuh. Jadi kencing kanak-kanak mutawassitah ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tidak dinafikan. Pandangan Imam Auza'i mengatakan bahawa sama sahaja. Kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan sama sahaja mukhaffafah kedua-dua, boleh percik kedua-dua. Itu adalah pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian kanak-kanak khunsa ni pula. Jangan lupalah. Bila bicara bab khunsa, jangan lupa. Khunsa ni dia ada dua jenis. Satu dia panggil khunsa wadih. Waw alif dot ha. Dia ada khunsa muskil. Mim shin kaf lam. Wadih nyata. Muskil, muskil. Muskil. Tak faham muskil? Kan saya muskil lah masalah ni. Muskil jadi bahasa Melayu dah. Apa muskil? Kesamaran. Tak jelas. Wadih jelas. Jadi khunsa ada dua jenis. Wadih, muskil. Khunsa ni ada dua alat. Khunsa ada dua alat. Alat kelamin lelaki, alat kelamin perempuan. Kena sebut gitu. Dua alat. Alat pula ustaz alat. Alat nak nukang ke? Ni bukan tuku, pahat, gergaji. Bukan ni. Dua alat kelamin. Khunsa ni ada dua alat. Ada orang ceramah. Bukan ceramah lah mengajar kita. Khunsa dia letak pada bapu. Kenapa bapu? Maknya. Maknya. Pondang. Apa lagi? Maknya, pondang, aqua. Apa lagi? Aqua dia panggil. Cina panggil aqua. Pondang. Bapu. Maknya. Mek yang. Ada panggil mek yang. Jangan sini. Ada orang nama mek yang. Susah. Maknya lah. Dia panggil mek yang. Maknya. Kata. Itu bukan khunsa. Itu orang lelaki yang merubuhkan kejadian dia yang haram dosa besar. Itu bukan khunsa, itu orang lelaki. Ada ni. Orang lelaki lah. Lepas tu nak masuk tandas mana? Orang lelaki. Orang lelaki masuk tandas mana? Lelaki lah. Lalu dia mari pakai solat masuk ke orang lelaki. Cuba tengoklah dia berdiri tempat kencing macam orang lelaki. Memang lelaki lah. Dia pakai orang puan kan. Jangan dia orang puan lagi. Dia pergi masuk tandas lelaki. Kejut orang lelaki ni. Dia buat akak kain dia. Dia kencing tempat berdiri. Baru tahu orang lelaki tu. Tak boleh masuk tandas perempuan. Dia orang lelaki. Kalau tu timbul dulu nak kecing ke mana dia ni. Dah dia ada cadangan kencing tandas OKU. Marah pula persatuan OKU. OKU ada persatuan kan. Marah pula persatuan OKU. Kenapa nak suruh orang lelaki ni kencing tandas OKU? Jadi macam-macam. Patut macam mana nak kecing mana ni? Bapuk pondang kencing dah semuk mana? Nak kencing mana apa lagi? Kita susah kau tu. Nak kencing kena masuk tandas lelaki lah sebab dia lelaki. Ada ni. Hok berlaku tu. Sebab beranak dia lelaki. Kan perempuan. Tapi watak dia tu lembut. Lepas tu dibiarkan dengan watak lembut daripada budak sampai ke besar. Akhirnya dia pun tukar pakaian pun semua. Itu haram, dosa besar. Itu bukan khunsa. Itu yang panggil mukhannas dia panggil. Itu bukan khunsa. Itu orang lelaki yang berwatak
perempuan. Dia gitulah. Orang perempuan berwatak lelaki dia panggil tomboy tau. Tomboy. Nikah. Kena bukan jatang dia nikah tu. Rupa macam dia juga. Dia nikah dengan lelaki. Lepas tu, kena perempuan juga. Dia cuma berwatak lelaki. Jangan. Macam lelaki juga. Macam gitu. Abang tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol adik perempuan di watak lelaki ni. Lagi tok pondok. Tukang jaga bagai perempuan tu pun memang lelaki. Tapi perempuan lah. Nak macam mana? Nak tamu terima kan? Nak terima kan? Pun sedap pula dia kata. Tak percaya saya perempuan. Pegang kopek saya dia kata. Dia suruh ustaz tu pegang kopek dia. Ganah tu lah. Mana ganah. Abang dia dah buat ada adik perempuan dia. Dia lelaki ni nak letak pondok. Jadi ustaz tu sebesaloh. Dia di sini. Dia ganah tak ganah. Dia suruh ustaz pegang kopek dia tu. Dia perempuan. Ustaz terimalah. Hura-hara dalam perempuan tu. Pakat lari belakang. Tak berduduk lah. Jadi macam kecoh lah. Akhirnya ustaz tu pun panggil mula abang dia, minta maaf lah, cari tempat lain lah. Saya terima je dia kata dah dia perempuan. Tapi hak dalam asrama perempuan tu pakat tamu terima belaka. Abang dia mula takut kan nampak dia. Lelaki. Bukan dia perempuan tapi lah gaya dia lelaki kan. Dia perempuan takut lah. Mana? Akhirnya ustaz pun panggil lah abang tu, minta maaf banyak lah. Memang kami terima sebab dia orang perempuan. Tapi oleh kerana dah untuk tinggal ramah tu lah dalam asrama perempuan tu jadi bermasalah belaka dah dalam tu. Dia nak duduk. Jadi bagi mereka ni pelajar perempuan lain ni di Barak Rapang ada budak lelaki seorang dalam tu. Jadi takutlah. Dah budak-budak. Terpaksalah abang dia ngelimpal dia lah nak letak manalah adik dia ni. Tahu nak letak lah. Tu perempuan dia perwatakan lelaki. Bapuk ni lelaki berwatak perempuan. Khunsa tidak. Khunsa ada dua alat. Alat lelaki dan alat perempuan. Bicara khunsa ni, ini ulama fiqh yang membicarakan hukum khunsa. Sebab pada masa Nabi SAW tidak ada khunsa. Pada masa Nabi SAW tidak ada khunsa. Jadi hukumnya tidak ada. Hukumnya tidak ada. Jadi ulama fiqh yang berijtihad. Sebab berlaku kemudian dilahirkan kanak-kanak ada dua alat. Maka apabila dua alat kelamin, satu yang berfungsi, satu umpama daging lebih. Maka dihukumkan mana kau alat yang berfungsi. Dia panggil khunsa wadih. Alat lelaki yang berfungsi, alat perempuan umpama daging lebih, maka wadih nyata hukum dia lelaki. Alat lelaki tidak berfungsi, macam daging lebih saja. Alat perempuan saja berfungsi, wadih, khunsa wadih, nyata dia orang perempuan, hukum dia lelaki ataupun perempuan lah. Seumpama ni syarat membenarkan dia melakukan pembedahan dengan bahawa dia buang hak alat kelamin yang tidak ada fungsi, yang lagi lebih. Itu dibenarkan buat pembedahan dan boleh berkahwin lah. Sebab dia wadih nyata lelaki, wadih nyata perempuan. Hak muskil ni alat lelaki jadi berfungsi, alat perempuan berfungsi. Ini khunsa muskil. Tetapi apabila kita sebut khunsa, kena kepada khunsa muskil, bukan khunsa wadih. Sekarang khunsa ada dua, wadih dan muskil. Kita tak kata ni wadih ke muskil ni. Adapun kanak-kanak perempuan dan khunsa apa? Di itlaq. Mana itlaq tak sebut wadih ataupun muskil, kena kepada muskil. Kena pada muskil. Dah sebut dah. Dia akan kena pada khunsa muskil.
Alat lelaki berfungsi, alat perempuan berfungsi. Hak ni tidak boleh berkahwin. Nak berkahwin, ialah berkahwin dengan lelaki, nak kena lelaki kan? Berkahwin dengan perempuan, kena perempuan kan? Ini tak boleh berkahwin. Ni hukum dia lah. Tapi dalam hukum fiqh, biasanya khunsa muskil akan disamakan dengan hukum perempuan. Macam di sini, hukum perempuan lebih berat. Sebab air kencing kanak-kanak perempuan wajib kena basuh. Air kencing kanak lelaki ringan. Percik sudah memada. Jadi hak khunsa ni dia letak pada seumpama perempuan. Ambil hak paling berat. Ambil paling berat, jangan ambil paling ringan. Dia ambil begitu. Macam ginilah. Aurah khunsa dalam sembahyang. Dia lelaki tak boleh kata, perempuan tak boleh kata. Tapi aurah, hukum aurah perempuan. Sebab apa? Aurah perempuan lebih berat. Aurah lelaki dan sembahyang ringan. Jadi kalau letak aurah lelaki hak ringan, kalau kena di perempuan, tak lepas, tak cukup. Kalau letak aurah perempuan dia berat. Dia kena tutup sekalian melainkan muka dulu tangan. Kena dia lelaki. Tak ada masalah lelaki. Semayang pakai baju semayang perempuan, muka tangan je nampak. Kalau kena lelaki, tak ada masalah. Mana dia letak hukum kepada yang lebih berat. Perempuan. Sini, air kencing kanak-kanak lelaki ringan. Percik air saja. Air kencing kanak-kanak perempuan, dia kena basuh. Hak tu berat sikit. Maka air kencing kanak-kanak khunsa, dia letak berat. Dia letak seperti air kencing kanak-kanak perempuan. Wajib dibasuh, tidak mada dengan dipercik. Jadi kita kalau sebut kata khunsa ni kena ingat lah. Sebut khunsa kena ingat. Sebab nanti bicara ba'aurah dalam semayang. Bermula aurah perempuan dan khunsa. Dia akan gitulah. Nanti bicara aurah dalam semayang nanti. Aurah perempuan dan juga khunsa. Di surat 21 sebelah tu. Surat 21 sebelah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Dan aurah perempuan yang merdeka. Perempuan hamba, aurah dia macam lelaki saja. Antara pusat dan lutut. Perempuan hamba dalam sembahyang, aurah je antara pusat dan lutut dalam sembahyang. Perempuan hamba luar kena tutup habis dalam sembahyang. Dan aurah perempuan yang merdeka. Demikian lagi khunsa di dalam sembahyang ni. Barang yang lain daripada muka dan dua tapak tangannya, zahirnya dan batinnya hingga pergelangan keduanya. Dan aurah perempuan yang merdeka, dia makan lagi khunsa, sama je. Aurah di mana ni? Di dalam sembahyang. Mana aurahnya? Barang yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangan. Aurah perempuan merdeka, dia makan lagi khunsa. Khunsa muskil. Di situ. Jangan letak aurah yang berat. Aurah lelaki ringan. Dia letak aurah perempuan yang lebih berat. Jadi kena ingatlah. Mana-mana bicara nanti pergi pada khunsa muskil, ada dua alat. Muskil ni apa? Kesamaran. Nak kata lelaki tak boleh, alat perempuan berfungsi. Nak kata perempuan tak boleh, alat lelaki berfungsi. Ni tak boleh berkahwin ni. Ni tak boleh buat pembedahan. Lepas tu dia kahwinkan dua alat tu, tak boleh juga. Ni. Tapi ni semua hukum fiqh yang diijtihadkan oleh ulama, sebab khunsa tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada selesai cara menyucikan najis mukhaffafah. Najis mughallazah dia akan bicara di bawah. Najis mughallazah dia akan bicara di bawah. Diselit sininya dan disyaratkan pada basuh yang mutanajis. Apa syarat dia? Datang air atasnya jika sedikit ia. Datang air ke atas tempat yang kena najis. Datang air ke atas tempat yang kena najis. Jangan akas, jangan terbalikkan. Air sedikit
air 1 baldi. Seluar yakin kena najis air kencing. Dia pun datangkan seluar ke atas air 1 baldi sedikit. Maka air 1 baldi itu dihukumkan najis sekaliannya walaupun tidak berubah sekalipun. Jadi pesen orang tua dulu buat, tapi orang tua dulu buat bukan basuh najis, basuh pakaian kotor. Tak ada basuh najis. Najis orang tua-tua kita ni, kalau betul-betul najis, dia letak baldi beseng asing. Dia letak tu macam tu jauh tu. Tu kena basuh beradong tu. Kena basuh, kena pakar macam pakar duduk hospital. Tutup seolah-olah. Takut ni tu. Lepas tu duk basuh dalam sebeseng ni, semuanya basuh pakaian kotor, bukan basuh pakaian najis. Lepas tu macam mana cara basuh, suci ke tidak? Tak sudut tanya soalan tu doktor. Macam mana cara basuh pakaian kotor nak jadi suci? Nak semayang ni, soalan tu doktor. Sebab kotor hukumnya suci. Macam nak suci ke pakaian suci? Betul soalan. Pakaian kotor, peluh, busuk, kotor. Suci ke najis? Takkan dia nak jawab. Suci. Macam mana nak sucikan pakaian yang suci? Tak ke soalan tu pelik? Dah nak semayang ni. Yelah. Kotor, berpeluh, busuk ni. Soalannya, najis, suci ke najis? Dah kotor ni. Suci ke najis? Ni kena kepala dulu ni. Tak reti nak beza ni. Suci tapi kotor. Macam mana nak sucikan pakaian suci? Peninglah dengar soalan tu doktor. Kalau betul-betul tu dia tak ada khilaf cara mana pun, dak basuh pun sah lagi semayang. Tapi kalau betul-betul najis, hak tu buat tu dia semuanya air menanti belaka. Air menanti belaka. Ada ni. Dah lah dia rendam tu, dia letak air dahulu. Kemudian lepas dia kicau-kicau beseng sebelah tu penuh air dah. Kicau, dia rembah pula dalam beseng air penuh. Lepas tu hak beseng pertama dia basuh, dia penuhkan air pula. Dia kicau pula beseng kedua tu. Najis ni, dia datang pula pada beseng hak ada air dah ni. Dia apa kali buat takkan disuci. Sebab apa? Sebab najis datang ke atas air yang sedikit. Kemudian sebaliklah air datang. Hati lagi bilang air datang. Tapi waktu basuh kotor, tak payah air datang tak datang pun. Tapi kalau basuh kotor, buat gitu tak ada masalah. Bukan baju najis. Sebelah tu beseng penuh air. Dia kicau, dibubuh dalam tu. Air menanti. Bukan najis, kotor tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh letak air 1 baldi. Letak air 1 baldi. Seluar, baju seluar dah khilaf. Seluar dalam pun samalah. Hak tak najis. Ni, seluar dalam najis ya. Kenapa seluar dalam najis? Tak apalah, najisnya kotor, bukan najis. Jadi baju, seluar dalam kotor. Air 1 baldi ni. Dipenuhkan air, didatangkan baju yang kotor, seluar yang kotor, dalam yang kotor, dikicau, hilang busuk, perah-perah, pergi jemur. Air dah baldi tu kekal mutlak, boleh ambil semayang. Air luar dalam ni, luar dalam kamu, apa masalahnya? Dengar pening, dengar. Lepas tu, baju seluar tu suci ke tak nak semayang ni? Dia suci daripada awal sebab dia peluh busuk, bukan najis. Atau kata soalan doktor, suci tak? Basuh pakaian yang memang suci. Boleh. Tapi nak ceritanya, air tu 1 baldi, pakaian kotor datang ke atas, tak ada masalah. Kicau, baju peluh, perah molek, pergi jemur, seluar kicau. Habis dah busuk dia, perah molek, pergi jemur. Luar dalam pun, luar dalam bukan kena kencing. Kicau, hilang busuk luar dalam, perah, pergi jemur. Air 1 baldi tu, mutlak, suci lagi menyucikan. Tak akan jadi mustakmal. Sebab mustakmal ni, basuh najis. Bukan basuh pakaian kotor. Tapi bukan suruh gitu. Ni cerita hukum. Air banyak dah nak gitu. Kalau air tak ada boleh buat. Tak ada apa-apa. Tapi nak cerita hukum bukan nanti buat gitu.
Ni kena faham balik sini ni. Dan disyaratkan pada basuh mutanajis datang air atau datang air. Jadi mesin basuh datang air ke atas pakaian. Yang yakin najis sekalipun suci memada, boleh menjadi suci. Tapi umumnya kita basuh mesin basuh bukan pakaian najis, hanya pakaian kotor sahaja. Kalau pakaian najis, kebiasaan orang kitanya akan basuh kok luar dulu. Hak ni sini kena kencing tadi ni. Biasa orang akan dia basuh dulu kat air paik, basuh. Apa dah jadi seluar tu? Suci dah. Tapi letak pula mesin basuh. Tak mesin basuh tu nak menghilangkan busuk je. Bukan nak menyucikan najis. Sekarang seluar tu kena kencing. Dia pun tengok ada kat kencing kat tengah tu. Dia pun kocok situ lah. Konyol tempat kena kencing tu kan. Habis dah sifat najis seluar tu, air pahit. Air turun ke bawah. Ni kan tak ada benda-benda ni. Basuh. Kalau ditakung air jadi mustakmal tu. Dia basuh seluar najis. Tapi dia takung beldi di bawah. Air tu akan jadi mustakmal. Boleh pakai lagi air mustakmal tu. Boleh siram bunga lah. Air najis pun boleh siram bunga. Tapi air mustakmal lah. Mana dia perut dia konyol. Hilang dah sifat najis seluar. Suci dah seluar tu. Dia letak mesin basuh sebab nak menghilangkan busuk-busuk di seluar. Tu bukan basuh najis. Itu khaliknya orang menggunakan mesin basuh bukan basuh pakaian yang yakin najis, hanya basuh pakaian yang kotor sahaja. Tapi kalaulah yakin najis sekalipun menggunakan mesin basuh, jadi suci dengan kaedah mesin basuh sebab air datang, kemudian air bertakung di tempat yang sama dalam mesin basuh, tidak jadi isu. Tak jadi isu. Air selepas daripada datang ke atas pakaian yang yakin najis, tapi air tu bertakun di tempat yang sama, tidak jadi isu. Syaratnya air datang ke atas pakaian yang kena najis. Wallahu a'lam.